kan. So kali ni kita pagi luar biasa. So alhamdulillah, kenapa kita bawa pagi? Sebab kita sentiasa nak bawa semangat pagi tu sampai habis hari kita lah, insyaAllah. So tuan-tuan puan, suara saya semua okey ke? Jelas ke? Kalau nak kuatkan, bagi tahu saya nak kuatkan. Kalau tak nak kuatkan, it's okay. Boleh InsyaAllah. Jelas. Alhamdulillah. So saya jadi teruja tau sebenarnya. Sebab apa di start kita punya, kita anggap ini adalah sales bootcamp kita. So malam ni kita start, besok kita start pagi sampai pukul 11, sampai pukul 1, kita rehat kejap, start pukul 2, habis pukul 4. So itu adalah kita punya bootcamp. Okay tuan-tuan? So biasanya kalau saya punya bootcamp ni, ada orang dia buat ataupun ada tim dia akan buat 4 hari. So setiap malam pukul 8, 9. Tapi ni ada request khas daripada Kak Zah. Kak Zah dahsyat kalau dia closing. Sir, boleh tak besok kita habiskan 3 sesi? On. Dia cakap yang tu macam, kalau Afiqah startnya kata, sir, hari Jumaat boleh tak kita buat pagi? On. Saya ikut je sebab dah itu founder kan, saya okey. So masing-masing ni saya rasa saya tak pernah bersembang ataupun berchat dengan Puan Wan ni. So harap insyaAllah lah nanti kita akan ada masa kita. So dengan 2 founder ni saja, saya rasa mereka ni adalah orang yang sangat powerful. Mereka tahu apa yang mereka nak, dan saya rasa insyaAllah lah tuan-tuan dan puan yang di bawah bimbingan diorang ni kan should be dalam jalan yang betul lah. Cuma persoalannya sekarang, founder dah bagus, produk repeat order tinggi. Awak macam mana? Sekarang mungkin ni tuan-tuan dan puan masuk kelas kita, saya ni lah kan, termasuk mungkin selepas 10 karton. Tadi Kak Zah cakap 10 karton, Puan Zah kata 10 karton. Saya nak tahu 10 karton tu nilainya berapa? 960 sir. Berapa? 960. Restock 960. Oh, satu bil? Satu bil dalam tak sampai sebulan lah, dalam 2 minggu lebih. 2 minggu lebih 960? Yes. Okey, cuba bagi 2 minggu. Bagi 2 minggu. So, founder janganlah kira, biar ada orang kira. Founder kira terror dah, bagi 20 minggu. So, satu hari awak kena buat sale RM70 je untuk masuk kelas ni. So, kenapa ramai lagi yang tak join? Adakah susah nak buat sale RM70 ni? Dan saya rasa yang join ni mungkin ni bukan ni level RM70 ni bukanlah level-level biasa ni. Ni kacang sangat lah, jual kacang ni, kacang punya level ni. So kenapa anak tim awak tak join? Pertahankan diri awak sekarang. Let's go. Dan susah ke buat RM70 sale ataupun nak kena repeat order RM960 untuk join kelas saya ni? Kalau lah nak join kelas saya ni RM960 dan you guys susah nak dapat, sedikit lah saya rasa macam kenapalah saya tak jumpa korang ni cepat. Sepatutnya 960 ni kita buat apa-apa lah, sehari je. Sebab apa? Plan saya, siapa-siapa yang join kelas ni selama 4 sesi ni, you guys akan buat 1000 sehari tau. 1000 sehari. So kalau nak dapat kelas kita ni 960, dan saya rasa benda tu memang boleh capai lah insyaAllah. Dan you dibagi masa 2 minggu. So nampak tak tuan-tuan puan, apabila kita ada objektif kita, kita ada reward kita nak belajar kan, so you can fight. Betul tak? You akan fight walaupun daripada hari yang pertama. 1 Ogos dah fight. Biasanya saya boleh agak lah tuan-tuan punya sale ni akan meletup pada hari ataupun minggu pertama dan minggu keempat. Dan waktu gaji. Betul tak? Masa ada orang duit, barulah masa tu, Mami, Bonda nak order. Masa tu lah terhegeh-hegeh baru nak order banyak. Betul? Yang minggu kedua, minggu ketiga buat apa? Alah masa tu sale, diorang tengah bulan tak adanya. Tak adanya nak beli kacang sampai, saya pun tak tahu harga kacang berapa. Saya pun tak tahu pasti kita punya minuman berapa, tudung kita berapa, nanti kita akan belajar sama-sama. Alamak, diorang kata semua kata mahal. Tuan-tuan dan puan, saya nak share. You buka lah harga berapa pun, kacang you ke, tudung you ke, minuman coklat you ke, walaupun you jual satu, orang kata apa? Satu balang kacang tu orang kata apa? Orang kata apa? Orang kata mahal kan? Betul tak? So tak payah kita ukur orang tu gaji ke tak gaji ke, sebenarnya itu bukan masalah. So sini, hari ni insyaAllah lah, hari ni kita tak akan terus masuk teknikal esok. So sesi yang pertama ni adalah sesi kita nak betulkan yang ini. Saya tahu tuan-tuan adalah orang yang hebat, someone, adalah pasangan kepada seorang someone juga, dan dah pernah belajar di level yang sangat tinggi. Tapi tuan-tuan you kena faham, kan? Sales, dia kena ada hari-hari.
Dia tak boleh time gaji je ada. Sebab apa? Nanti saya cakap lah, you akan fight you punya target tu, okay, 10 malam ataupun 10 hari terakhir je. Sebab apa? Sebab ada deadline. Dah nak tutup baru tak kejar-kejar. Ni saya kejap lagi saya belum tanya lagi target masing-masing ni berapa. Tapi saya anggap semua orang yang kat sini targetnya besar-besar lah. Berapa besar tu insya-Allah nanti kita akan bongkarkan sama-sama. Boleh kan tuan-tuan? InsyaAllah. Alright. So dengan saya ni kita punya pembelajaran ni taklah serius sangat. Tapi tak adalah santai sangat. Tapi insya-Allah lah kalau 2 jam tu kalau tuan boleh catat dan rajin catat, dia akan jadi sangat have fun dan sangat seronok. Okay? So yang paling penting adalah pen dan buku nota. Masing-masing ada pen? Kita bukan nak tengok Korea, bukan nak tengok parlimen besar, tak, ni nak belajar ni. So ada pen kan? Buku nota ada? Awesome. Nanti besok ingatkan saya untuk cerita kenapa awak bawa satu pen je. Ada orang dia bawa satu pen je. Kalau macam Dena dia banyak pen, tu lain cerita. Tu ciri-ciri orang yang berbeza. Ada orang yang bawa satu pen, betul tak? Betul? Yang bawa satu pen? Boleh tak kalau saya buka satu rahsia awak? Yang satu pen ni. Boleh tak? Tahu tak? Awak yang bawa satu pen ni, kalau pergi belanja, pergi shopping, betul? Soalan yang pertama, yang akan tanya soalan apa? Cuba share dengan saya. Soalan yang pertama yang you akan tanya, soalan apa? Yang bawa satu pen ni. Betul tak you akan tanya harga? Tak kisahlah you nak beli barang ke, nak join ke, nak buat bisnes ke. First thing yang nak kepala you apa? Berapa package dia? Berapa modal dia? Berapa harga dia? You tak akan tanya nak jual apa. You tak kisah pun nak jual kacang ke, nak jual bawal, nak jual tudung ke, nak jual susu ke. You tak kisah pun. Sekarang modalnya berapa? Betul tak? Dan kenapa you tanya soalan macam tu dan saya boleh tahu you tanya soalan macam tu? Sebab dalam kepala ni nak mudah. You tak kisah nak buat macam mana. Yang penting dapat hasil, boleh jual, settle. Betul? So itulah sebenarnya dalam closing. Sekarang tuan-tuan, ramai tak orang tanya kita harga? PM kita, kacang ni berapa? Dan kita buat apa? Saya bongkarkan rahsia lah sebelum saya pecahkan rahsia ampau semua ni. Kan, bila orang tanya harga, kita bagi apa? Ada bagi harga tak? Mana ada bagi harga Mami tak bagi harga. Kan, bonda suruh cakap bagi value. Bagi nilai dulu. Sebab kacang ni bukannya kacang biasa-biasa. Ni bukan tudung biasa. Ni bukan susu biasa. Lepas tu kita dah bagi value. Orang tu tanya apa? Tanya harga lagi kan? Betul tak? So kat sini you kena faham. Dengan cara yang sama yang you dapat ni, you tak boleh nak apply semua orang nak sama. Ada orang, dia memang dah tahu dah kacang kita. Dan kenapa dia nak harga? Sebab dia nak tahu apa offer yang terkini. Sebab tu orang sales kena sensitif, kena chartner dan kena aware. Dan itulah yang kita akan belajar. Satu hari ni, satu sesi dan besok sampai ke petang. Boleh tuan-tuan So insyaAllah lah, jangan expect lah hari ni kita nak belajar pasal apa, marketing versus sales, point-point ini tak ada. Saya akan masuk dalam situasi tuan-tuan sekarang dan kita akan bedah terus apa nak kena tambah baik, apa yang tak boleh tambah baik. So tugas saya adalah, tuan-tuan dah belajar dengan ramai orang, betul tak? Dah join banyak cikgu, betul tak? Semua cikgu dah belajar dah. So tugas saya adalah puzzle-puzzle tu supaya tuan-tuan tahu nak start kat mana. Itu je. Dan tugas saya hari ni, Puan Zal suruh, Puan Afika suruh, Puan Wani suruh adalah pastikan you semua buat duit. Simple. Kita nak buat duit je. Betul tak? Kan? You dah restock RM960. Sekarang macam mana kita nak dapatkan RM960 tu dengan cara yang paling cepat? Dah simple. Closing tu. Saya bukan aja suruh buat bisnes, saya tak suruh buat marketing sebab itu bukan tugas saya. Tugas saya sekarang adalah tuan-tuan sekarang dah ada stok. Nak buat apa? Macam mana nak dapat nombor telefon? So kalau dah ada nombor telefon, nak buat apa? Kalau lah tak ada marketing, tuan-tuan takkanlah dalam handphone tu tak ada nombor. Takkanlah jiran tetangga tu tak ada seorang pun makan kacang. Faham tak? So kita nak tunjukkanlah sejelas-jelasnya tuan-tuan apa yang kita kena buat. So sebelum kita settlekan kita punya technical, settlekan yang ini dulu. Boleh ke boleh? So yang pertama janganlah stres. Saya belum tanya pasal target. Saya belum cerita pasal sale lagi. Serabut tu. Ni ciri-ciri nak kena marah kejap lagi ni. So jangan tarik nafas, relax, have fun lah. Kan? Saya tak tanya pun pelik-pelik lagi, kejap lagi. Okay? So hari ni saya nak share word of inspiration saya sebenarnya apa jual daripada dulu sampai sekarang. Kan? Tak pernah tepu. Kacang
Daripada saya lahir sampai sekarang, kacang masih ada. Kan? Ada je orang jual kacang. Jangan selalu anggap kacang kita lah yang pertama kat Malaysia. Packagingnya, secara rasanya mungkin pertama. Tapi kacang baby kacang. Dan kacang memang ada standard dia, memang kena sedap. Kan, buatkan kita ketagih. So sekarang kacang dah A. You yang jual kacang, diperlukan tak oleh customer you? Itu beza dia. Kalau tidak, buat apa dia beli kacang dengan awak? Kan? Baik dia beli kacang kat Petronas. Baik beli kacang kat Shopee. Sekarang semua beli kat Shopee. Betul tak? So kita kalau boleh, kita tak nak hanya sekadar bersaing lah jual kacang dengan kacang, tapi ada banyak benda lagi yang you boleh jual. Sebab tu kadang-kadang kita ni tak cukup kreatif je. Dan kadang-kadang bukan apa tau. You tak tahu pun apa yang you jual sekarang. Kalau saya boleh tanyalah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan jual apa sekarang? Cuba share dengan saya. Apa tuan-tuan jual? Jual kacang. Betul ke tuan-tuan jual kacang? Jual kaftan? Jual kaftan ke? Air susu, coklat kisu. Itu ke yang kita jual sebenarnya? Kalau kita jual air susu coklat kisu tu, you akan bersaing dengan semua coklat susu yang ada kat Speedmart, yang ada kat Tesco, yang ada kat Giant, yang ada kat mana-mana lah grocery store. Kan? Lagi-lagi brand ni kita ni tak ramai orang kenal. Walaupun lah kita rasa macam ramai orang kenal, tapi kalau you bersaing susu coklat dengan susu coklat, kalau you pergilah, contohlah kita pergi Jaya Grocer, okay? Susu coklat kisu dengan satu coklat international, you pilih yang mana? Dia dudukkan sebelah-sebelah, bentuk yang sama. You ambil yang satu lagi. Betul tak? So kita sebenarnya tidak menjual susu coklat tu secara direct. Tapi kita ada banyak benda. Nanti kita akan belajar lah sama-sama. Kita nak jual apa? Kejap lagi. So nampak tak? Saya tanya soalan pun. Kita nak cerita benda lain. Jangan cerita pasal produk. Susu coklat, badam dan madu tanpa gula, tanpa kolesterol dan tanpa berwarna. Menarik. Tapi Nurul Farhanis, adakah memang confirm awak punya ni je yang ada kat Malaysia? Orang lain tak ada gula, tak ada kolesterol, tak ada berwarna. Kita cuma tak perasan je. Betul tak? So insyaAllah. So nampak tak? Sebenarnya kita ni kadang-kadang kan, kalau kita duk cerita pasal produk, sampai satu tahap nanti kan, dah tak tahu nak cerita pasal apa. Betul tak? Sekarang konten social media masing-masing. Okay. Okay. Kan, hari ni dah buat posting, cerita pasal apa hari ni? Semalam cerita pasal apa? Besok nak cerita pasal apa? Minggu depan nak cerita pasal apa? Ke dah habis dah konten nak cerita pasal apa? Ke tak guna social media tuan-tuan? Sayanglah kalau kita tak guna social media. Sebab sekarang kita dah tak boleh keluar macam biasa, betul tak? So kalau kita tak guna dengan baik, sayang lah. Boleh So insyaAllah. So apabila kita tahu sebenarnya kita ni jual apa, insyaAllah lah, you punya posting, you punya content dalam social media pun akan jadi berubah, akan upgrade. Tak ada lah asyik menjual. Asyik-asyik cari, okay hari ni siapa nak buat side income dengan kacang? Siapa nak buat side income dengan bawal? Siapa nak buat side income dengan susu coklat? Itu je yang kita buat. Siapa pernah buat headline macam tu? Siapa nak buat side income? Siapa nak buat duduk tepi? Siapa nak buat income geli-geli? Pernah buat? Pernah Dan tim yang datang dan masuk ke tim you, semua nak buat side income, semua nak buat side income geli-geli, kan? So bila buat posting tak nak. Suruh join kelas tak nak. Suruh restock 960, banyaknya. So sebenarnya tu salah siapa? Siapa yang jemput anak tim yang macam tu? Salah awak. Kan? Kenapa guna perkataan side income? So yang datang pun yang nak side income lah. Kenapa guna income geli-geli? Yang datang pun geli-geli jugalah dan menggelikan. Sebab tu kadang-kadang kita kena tahu siapa yang kita nak dengan dalam tim kita. Bukannya asal orang okey semua orang ada tim, awak nak kena ada tim. Tapi awak lupa, nak jaga tim tu manusia. Kan? Awak ni cukup pandai tak nak ajar dia. Ada tak aktiviti harian nak buat, nak ajar dia macam mana? Marketing tu macam mana? Faham tak? So insyaAllah lah benda-benda pun akan termasuk juga. Sebab apa? Nak closing team pun, itu adalah closing. Apa team tu nak daripada kita? Kan? Kenapa? Cuba perasan tengok balik team kita sekarang. Kenapa keluar masuk? Kan? Kenapa susah sangat nak lekat? Apa kurang ni kita daripada orang lain? Faham ni? Boleh InsyaAllah. Alright, good. So tenangkan diri. Sebab apa kata, kalau kita startkan hari ni, untuk sesi saya lah kita bacalah umul kitab
Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan, suka saya pesanlah pada semua orang untuk kita sentiasa merafakkan tanda syukur kita. Terima kasih kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana macam founder-founder kita cakap tadilah, semua orang yang ada hari ini adalah orang yang terpilih, yang lepas target, dan kadang-kadang yang lepas target itu pun dengan izin Allah juga, insya-Allah. Okey. Allahumma ya jami', Allah yang Maha mengumpulkan. So alhamdulillah malam ni kita ada 363 orang, ramai tau. Kan? Allahumma ya bari, Allah yang Maha menguruskan. So kita minta dengan Allah supaya Allah pemudahkan urusan kita hari ini, internet kita hari ini, dan yang paling penting adalah minda dan hati kita lapang untuk hari ini. Okey, insya-Allah. Sebab kadang-kadang nak belajar ni dia susah nak belajar sebenarnya. Percaya cakap saya, kadang-kadang kalau you tak ready nak belajar, cikgunya takkan muncul. Tapi alhamdulillah hari ni 363 orang memang dah betul-betul nak belajar. So kalau you betul-betul nak belajar, pasti you fight. Setuju tak? Pasti you restock juga 960. Sebelum ni mungkin rasa macam tak pernah restock sebanyak 960. Mungkin restock sikit ataupun tak adalah serius sangat nak restock sampai 960. Kan? Sebab kita rasa macam alah nanti kalau habis baru restock lah. Habis baru restock. Tapi tuan-tuan, you faham tak satu benda? Apabila you restock banyak, contohlah you restock sampai account tu habis, apa pernah buat? Restock sampai account business, bukan account simpanan awak lah. Ini account business habis. Memang awak habiskan awal-awal bulan tu restock banyak-banyak sampai habis. Perasan tak semangat awak, cara kerja awak, marketing awak punya training setiap hari tu sangat berbeza. Sebab apa? Sebab kita nak dapat balik tu secepat mungkin. Itu je. Berbanding orang kata, oh nanti kalau ada order baru kita restock. Baru ada order baru restock. Itu berbeza. So faham So sebenarnya apa yang founder kita nak kena buat tu suruh ada challenge sikit tu supaya korang ni tuan-tuan puan luar daripada comfort zone. Sebab sebelum ni tak ada orang pun suruh paksa restock ke kan, ataupun kena ada sedikit komitmen ke, tak ada. So bila kita tak ada challenge, so you akan buat benda yang sama setiap hari. Dan bayangkanlah kalau orang sale macam kita tuan-tuan, hari-hari buat benda yang sama, bangun pukul berapa, lepas tu kita buat duha, lepas tu kita buat posting, lepas tu si hai dalam group, buat benda yang sama. Okay? Rasa-rasa ada dua suara kan kawan-kawan? Ada dua suara ke? Satu je. Tak ada. Oh, itu suara yang mana yang kedua tu? Risau kadang-kadang. Tak ada Betul janganlah malam-malam besok pagi tak apa kalau dua suara, malam-malam ni Jumaat ni risau juga ni. Saya tak dengar. Tak ada Oh, risau. Alhamdulillah. Okay. So insya-Allah lah tuan-tuan. So nama diberi, nama saya Darman Syamil Fikri, your favorite closing specialist. So betul lah apa yang Puan Wani sebut tadi dan cerita tentang saya. Saya ni daripada banyaklah tajuk-tajuk bisnes, saya memang fokus closing je. Saya tak ajar benda lain. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin disebabkan minat dan saya rasa macam yang bawa closing ni tak ramai. Itu satu. Dan satu lagi tu yang tajuk-tajuk lain tu bagi saya tu tajuk biasa. Dan nama-nama besar semua dah bawa tajuk tu. Macam Puan Wani, Puan Zah, Puan Syikir, semua ni title.
Seorang cikgu marketing diorang lah nombor 1 yang kat Malaysia. So buat apa saya nak main ke arah marketing juga, betul tak? So mainlah benda lain. So macam juga tuan-tuan Rafan lah. Kan? So kalau semua orang duk bawa, okay, kita ni adalah puteri kacang ataupun ratu kacang. Kan? Kalau kita pun nak bawa ratu kacang juga, so apa beza kita dengan kacang-kacang yang lain? Betul tak? Kita nak jadi king of bawal. Semua orang duk jadi king of bawal. So apa beza kita dengan orang lain? So kita kena ada niche kita sendiri. Walaupun kita jual kacang, jual bawal, jual kaftan, kita jual ataupun susu coklat. Boleh Alright. So tuan-tuan, 3 social media memang kena ada. Untuk siapa yang ada sekarang ni lah. So yang pertama Facebook lah. Facebook ni biasanya memang kita gunakan, kalau tak guna personal branding, dia lebih pada iklan berbayar, FB ads. Ada yang dah guna iklan berbayar tak yang kat sini? Ada yang dah buat ke iklan berbayar? Belum? Tak apa, saya tak paksa pun. Tapi kalau you guys nak ada leads ataupun prospek yang sustain, memang kena cuba. Kan? Tak banyak pun tak apa. And at least pelan-pelan. Pelan-pelan. Faham memang kena ada satu keinginan nak kena cuba. Kan? Kalau pernah buat gagal, itu biasa. Kan? Tapi kena cuba. Okay? Right. Itu kalau kat FB. Sebab kadang-kadang saya pun tak rajin sangat lah update kat FB ni. Tapi saya rajin kat tempat mana? Okay, saya sebenarnya, saya suka buat video. Sejak saya main kat TikTok dan series kat TikTok. So saya buat video, super short video, SSV, catat So video tu lebih kurang 20 hingga 30 saat saja. So dengan video 20 hingga 30 saat tu, saya upload ke TikTok, saya letak lagu, itu jadi konten TikTok. 20 hingga 30 saat saya upload ke Reels, kan letak lagu, jadi konten Reels. So dengan satu video, TikTok saya aktif, IG saya aktif, Facebook saya aktif. Settle. Itu je. Faham So saya nak pun tuan-puan kena ada at least 3 social media ni. Lagi banyak lagi bagus sebenarnya. Tapi kalaulah kita ni jenis macam baru nak belajar, kan rasa macam tak ada, yelah kadang-kadang saya faham sangat. Kan kita ingat macam konten TikTok lain, konten FB lain, konten IG lain. Tidak. Guna konten sama je. Faham So bila kita ada mindset yang betul, upgrade lah 3 ni. Kenapa tau? Saya bagi contoh lah sekarang. So tuan-tuan, dulu masa saya ambil gambar ni ialah 6795 follower. Sekarang samalah macam Puan Wani cakap, dia update yang paling latest 91,000. Tinggal 9,000 je nak masuk ke 5 angka. 100,000 punya gang lah. Faham So kalau kat IG ni 19,000, nak dekat 20. Kalau kat FB ni lebih kurang 30,000. So beza dia, contohlah kat FB saya nak kumpul 30,000 follower, ambil masa 5 hingga 6 tahun. Cerita pasal apa? Pasal closing je. Bila saya check balik, saya punya posting-posting sebelum-sebelum ni, semua cerita pasal closing. Saya pun tak tahu kenapa saya minat sangat nak closing. Okay, itu satu. Lain kat IG ni, dia aktif bila saya start buat ikhlas. So bila saya buat kelas, kebanyakannya student-student saya ni adalah budak-budak lah. Kan, yang baru-baru berniaga dan biasanya sangat aktif di IG. So dia naik kat situ. Kat TikTok ni pula, saya naik dengan konten. Tidak menggunakan dua-dua follower kat sini, tapi saya pure naik kat konten. So kalau TikTok ni, walaupun tuan-tuan ada follower lah 1M pun kat IG, pergi ke TikTok, konon-kononnya nanti akan terkenal kat TikTok, dia tidak. Dia tidak berlaku di sana. Tetap kena guna konten, tetap ada skill editing, tetap ada shooting, memang kena ada. So kena belajar ilmu tu lah. Ilmu konten. Video memang kalau pergilah mana-mana cikgu pun, semua akan tekankan bahagian video. Boleh tuan-tuan So insyaAllah lah, walaupun kita ni mungkin agak ambil masa lama sikit nak buat video, nak ikut trend, tapi bagi saya it's nothing to lose lah. Sebab kita berniaga kan, kita tak boleh nak fikirkan balik bila PKP ni habis. Kan, tuan-tuan fasa 2 untuk Selangor ni, ada geng Selangor? Saya geng Selangor. Lambat lagi nak settle ni Kan dah second dose ke, 2 dose ke, nak settlekan fasa 2 ni lambat lagi. Kita pun tak tahu bila nak turun. Kan? So yang kat tempat-tempat lain tu alhamdulillah lah. Yang kat Selangor ni, yang kat KL. So kita tak nak kata macam, alah nak tunggu nantilah boleh jumpa orang balik, nak bagi sampel balik. Betul tak? So sekarang ni ada masa terpaksa duduk rumah, upgrade lah you punya social present. Faham So nak tak nak sekarang memang kena suka dan kena belajar. Tak boleh lah katakan, tak mau rasa buat konten kat TikTok ni, tak maulah buat konten kat IG ni. Dah tak boleh tidak dah.
Tuan-tuan dan puan-puan, percaya kat saya lah. Kalau kita ni mungkin agak senior kan, janganlah buat konten-konten macam budak-budak. Itu pesan saya. Dan ikut level umur kita, sampaikan dan share lah ilmu-ilmu yang di mana anak-anak muda yang kat TikTok tu boleh dapat something. Jangan kita ikut gelik juga. Jangan. Kita share benda. Contoh, macam mana nak jadi wanita yang baik. Nampak tak? Kita bukannya masuk TikTok cerita pasal kacang. Tak. Kita cerita pasal macam mana nak jadi anak perempuan yang betul. Contoh. Sekarang kan semua duduk rumah kan. So bila semua duduk rumah tu baru nampaklah perangai tu masing-masing. So kita share apa sepatutnya anak perempuan ni kena buat, macam mana anak lelaki ni nak kena buat, macam mana nak bercucuk tanam, macam mana nak siang ikan. Tuan-tuan buat konten macam tu. Serius saya cakap. Itu lebih menarik berbanding kadang-kadang kita ni terlalu fokus niche business. Bukannya tak boleh niche business. Boleh, tetapi ingat, dalam TikTok, dalam IG, yang business ni, dia punya audience dia terlalu kecil. Dan kita ni belum siapa-siapa lagi. Faham tak? Belum ada follower lagi. Kan? So bila kita nak touch business punya content, so orang kita punya rendah. So bila views kita rendah, engagement rendah, kita jadi penat tak tuan-tuan? Kan? Buat video tak ada orang like, buat video tak ada engagement. Last, stop. Faham So try buat tajuk-tajuk yang ramai orang boleh faham, ramai orang boleh relate. Itulah sebenarnya konten yang kita nak untuk awal-awal ni. Nanti bila ada follower kan, nanti Puan Rosni dah mula ada follower, dah ada orang yang cari. Kan, kita tahulah kalau buat potong buah aja, cari Puan Mas, contoh. Kan, pasal berkebun pun boleh tu, betul Tuan Aziz. Berkebun ni memang step by step lah. Walaupun kita malu nak tunjuk muka, tunjuk tangan pun tak apa. Cerita macam mana nak kena pokok, macam mana nak gembur tanah, cerita benda tu. Dan buatkanlah satu konten di mana anak-anak muda ke siapa-siapa yang ada tanah kat rumah tu boleh apply terus. Itu konten yang dahsyat. So jangan fikir awal-awal ni cerita pasal business je, tidak. Awal-awal ni konten kita apa? Memperkenalkan diri kita ni pada audience. Faham ke faham ni? Jangan kita ni rushing sangat. So bila kita rushing sangat, kita ingat contohlah, habis tu bila kita nak menjual, sabarlah. Siapa suruh start lambat? Saya start awal tahun. Tuan-tuan baru tahu bulan 8, bulan 9. Ambil turn lah. Saya 8 bulan. Puan-puan kena ambil 8 bulan juga. Pelan. Itu je. Faham So insyaAllah saya sentiasa doakan tuan-tuan akan jumpa jalan yang terbaik lah lagi-lagi untuk zaman COVID ni, pandemik ni. So nak tak nak memang kena upgrade. Kita dah tak boleh degil lagi dah, tak boleh ego lagi dah. Nak ikut juga cara dulu-dulu. Dulu-dulu boleh lah kita kumpul-kumpul AIM dengan geng-geng kita. Betul tak? Kumpul-kumpul geng-geng Tupperware, geng-geng itu. Sampai tu selit lah kacang. Macam lah saya tak tahu geng tuan-tuan punya buat sale. Tapi itu dulu kan. Setiap hari Rabu ada potluck. Ini bawa rendang, itu bawa pulut kuning. Itu dulu. Sekarang kalau bawa pulut kuning ke, bawa rendang ke dalam Zoom, nak makan macam mana? Betul tak? Ini pun kadang-kadang kita guna Zoom pun masih guna handphone lagi. So nampak halus je. Kan tak puas macam tu. Betul tak? So insyaAllah lah. Okay, so kita kena upgrade kita punya cara ni. So macam mana kita nak jual kacang tu, secara online pun orang boleh rasa kerangumpan dia. Macam mana kita nak jual tudung tu, online pun orang tahu betapa lembutnya tudung tu. Macam ni kita nak jual susu coklat di mana dia buka je, dia tuang gluk, minum, rasa lemak dia, ya Allah. Nampak tak? Itulah yang kita nak. Itulah konten yang kita nak. Faham So insyaAllah, don't worry. Bukan apa, tak, yang Zoom tu yang guna handphone tu bukanlah maksud saya tak boleh guna handphone, betul tak? Tapi tuan-tuan kena faham lah. Kita punya Zoom ni kan lama. So bila handphone kita ni kadang-kadang tak apa nak jelas sangat. Betul tak? Macam contohlah saya tulis apa kat sekarang ni. Kalau guna handphone, nampak tak? Kau nampak, Alhamdulillah. Kalau tak nampak, risau saya. Boleh Alright. So apa yang saya minta adalah tuan-tuan, mula daripada hari ini sampai insyaAllah lah besok petang pukul 4, participate lah seperti mana Bonda Wani cakap tadi. Kan, enjoy. Gunakan chat ni. Sebab dalam chat ni, walaupun kita ada 369 orang, saya duduk nama yang nampak yang sama je. So kadang-kadang saya sampai ingat lah, Tuan Aziz, Cik Puan Fatimah kita, baru nampak kan. Bila saya tegur baru berjalan tu. Tak apa, it's okay. Kan, Mr. Aiketon, Sri Fajar. Aiketon ni macam kenal je ni. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Okay.
Dan paling penting adalah tuan-tuan dan puan, niat kita lah hari ni. Tajidkan niat kita hari ni belajar kerana Allah Ta'ala. Boleh so insyaAllah. Alright, jom. Saya nak masuk kita punya video kita yang pertama. Sudah ready ke belum? Dah ready ke? Ready cuba komen lah dulu, test lah dulu, check tu betul ke tidak. Sebab apa? Nanti habis je kita punya video ni, boleh share dengan saya apa yang tuan-tuan dapat dan apa tuan-tuan boleh nak kongsi. Apa yang nak, saya tak pasti boleh unmute ke tidak. Nanti kejap lagi admin akan dia boleh buka balik mic. Saya minta tolong siapa-siapa yang boleh buka mic dan kalau ada bunyi-bunyi yang tak diperlukan, matikan balik. Dan mic itu bukan akan mengganggu saya sebab saya dah biasa. Memang kalau dah 300-600 orang ni, kalau kita biarkan mic itu terbuka, macam-macam bunyi keluar. Kan? Tapi kadang-kadang ada satu tim yang di mana kalau kita tak buka mic, dia tak puas. Dan saya rasa tim ni adalah orang-orang yang macam tu. So boleh tak jangan saya? Kalau saya boleh bagi admin buka mic, tolong behave. Behave ni semua level-level mamak orang ni, leader-leader ni. So insyaAllah. Alright, so tuan-tuan dan puan tengok video ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selepas tu share dengan saya apa yang you dapat. Bismillah. A man and woman ascend through an empty lobby on an escalator. Dressed in professional business attire, they stand silently on the moving platform as it conducts them upward. With an abrupt crash, the escalator stops. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? The man pats his pockets. No. Sorry. His gaze sweeps over the empty lobby. Somebody! Hello! There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, it's not enough left to do, is it? The pair stand motionless on the escalator. Later, another man in blue coveralls approaches a working escalator 2 floors below. He carries a brown case and calls up to the man now slumped on one of the escalator stairs. Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. The serviceman boards a working escalator which flanks a set of stationary stairs to the left. He doubles over as his escalator stops abruptly. The serviceman below and the man and woman above exchange blank glances. Okay, so saya nampak dah muka-muka geram tengok video ni. Sabar sister, sabar, tarik nafas. Siapa-siapa yang geram tu boleh kunyah kacang yang ada. Okay, sebab apa tau? Sebab memang kadang-kadang, tu nampak tak? Okay, tak apa Mimi. Sabar Mimi kejap. Dah kenapa? Jalan je lah. Kaki tak ada bukan? Okay, faham. Beratnya angkat kaki. Okay, ada tak yang nak unmute mic dan share dengan saya apa yang you nak luahkan? Ada? Malas, ego, tak nampak video gelap je. Itu video saya yang gelap ke ataupun awak yang tak nampak video ni? Malas nak jalan terus. Tuan Nazir dia malas nak jalan ke? Ya betul. Dia tak nak jalan. Okey, dia malas sebab apa? Tak nak Dia malas bergerak. Malas bergerak. Nak harap orang. Harapkan orang. Dia tak nak usaha. Tak nak usaha. Tak nak usaha. Faham? Harapkan orang pun belum tentu orang boleh bantu kita. Wow, terbaik. Sekarang saya nak tanya. Diri je boleh ubah sesuatu keadaan tu. Diri sendiri je boleh ubah sesuatu keadaan. Mantap. Yes. Sekarang saya nak tanya, siapa kat sini? Geng saya, geng geram kalau tengok orang-orang macam ni. Boleh brain tak? Kan? Ada ke tahun 2021 kan dia naik eskalator rosak dengan dia sekolah rosak. Dia bukan setakat eskalator dia rosak, dengan dia kaki dia rosak, otak dia rosak. Betul tak? So, tuan-tuan puan, kalau kita tengok orang yang sangkut kat eskalator ni bukannya orang-orang biasa. Kan dia orang ni pakai suit, ada briefcase kan, dan mungkin seorang manager ataupun seorang leader. Faham dan di belakangnya tu adalah seorang PA ataupun pengikut. Faham tak? So maksudnya tak kisahlah awak leader atas ke atau pangkat bawah ke. So if anything happen dalam bisnes kita, kat situ akan diuji. Kan? Kita ni
Ada ini ke tak ada? Ada hati ke tak ada? Ada kaki ke tak ada? Faham ke faham? So, tuan-tuan dan puan, kenapa saya pilih video ni so take nafas dulu, take nafas. Kan geram tu janganlah sampai unmute. Sabar. Okay, kadang-kadang takut saya kadang-kadang kan. Kenapa saya pilih video ni tuan-tuan dan puan? Kan? Video ni saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang pernah buat ataupun sedang buat sekarang. Setuju tak dengan saya? Setuju tak? Kalau saya boleh permudahkanlah ayat tu siapa yang kat sini? Mungkinlah you dah capai 960. Itu adalah untuk masuk kelas hari ni. Tapi kalau untuk bulanan, bulan lepas, 2 bulan lepas, sale macam mana? Okey tak okey? Ramai kan yang terkesan kan? Betul tak? Lagi-lagi start PKPD. Betul tak? So bila awak ni ataupun kita ni berada dalam keadaan yang tak sepatutnya, maksudnya KPI tak capai, target tak capai, dan bila KPI tak capai, target tak capai, income pun kecil. Betul? Sekarang saya nak tanya, apa yang tuan-tuan buat? Sama tak macam dia orang? Sama. You akan tunggu HQ juga, you akan tanya bonda. Kan bila next class, dah lemau ni bonda. Kau carilah kelas kau dulu. Lepas tu barulah bonda bagi kelas. Betul tak? Kelas kita start hari ni. Kau punya down tu daripada 2 bulan lepas. Takkan tak perasan-perasan lagi. Tapi kita tak nak. Sebab apa? Dah terbiasa. Kan tak apa, nanti HQ akan bagi gambar. Nanti kita akan bagi gambar. Faham So tuan-tuan, first thing apa yang saya nak sampaikan adalah ingat, jika ada apa-apa yang terjadi dalam bisnes kita, dalam hidup kita, poin yang pertama video ni, please do something. Okay? Dan boleh tak kat sini, yang ada kat sini, cuba tag ataupun panggil leader awak. Kat sini ada leader tak? Janganlah founder, maksudnya leader awak. Sebab apa? Bila anything happen jadi kat kita ni, siapa kena cari siapa? Sepatutnya awak yang kena cari leader. Bukannya leader cari awak. Sebab leader cari awak dah. Perasan tak? Leader selalu tanya. Kan? Rabiatul okey. Rabiatul pun jawab. Okey? Rabiatul betul ke okey? Okey. Rabiatul. Okey tak ni? Okey. Siapa pernah buat macam tu? Sebab kita tak nak ngaku kita tak okey. So bila awak tak ngaku awak tak okey, ada orang nak tolong tak? Tak ada. Tak ambuh orang nak tolong. Tak nak. Sebab apa? Dah awak okey. Baik aku cari orang yang tak okey. Betul tak? Ramai lagi aku nak kena jaga ni. So kalau ada orang yang tak okey ataupun kita sedang tak okey dan ada orang tanya kita okey ke tidak, it's okay untuk mengaku. Tak ada masalah. Betul tak? Sebab itu mungkin peluang kita untuk kita bercerita. Kita ni makhluk sosial tuan-tuan. Kita ni kena cerita. Selagi you tak luahkan, you akan jadi macam Aitin ni. Right? Bila you pendam. Bila saya buka tin kat atas ni, meledak tak? Meledak. Dan masa tu you dah terlambat. Orang lain semua dah berjaya dah. Pergi kelas macam-macam dah. Tapi awak lagi terhege-hege lagi. Nak buat posting macam mana? Nak buat video macam mana? Mana lagi tu macam tu? Saya minta maaf lah kalau ada yang terasa. Memang sengaja pun. Sebab apa? Sebab mungkin dah lama sangat you buat perangai macam ni. Kan? Mungkin mami kata, mungkin mami ke, bonda ke, Kak Zah ke, dia boleh cakap. Tapi biasalah bila mak kita cakap, nak dengar tak? Alah bonda, duk itu je duk bebel. Kan big Y. Target. Lawan. Tapi tak buat apa-apa. Buat apa? Kan? Habis meeting dengan leader masing-masing, habis just off the Zoom. Penat lah. Betul tak? So kita tak nak jadi orang yang macam tu lagi. Faham So insyaAllah lah dengan saya tuan-tuan hari ni, jadilah macam apa yang Puan Wani sebut tadi. Kita buang sekejap apa yang ada, so kita absorb sebanyak-banyaknya. Boleh ke boleh? So itu momen pertama. If you guys ada apa-apa isu, ada benda nak tanya ke, tak faham ke, tanya. Jangan malu dengan saya. Saya ni orang luar. Saya ada dengan tuan-tuan siapa kupat esok je. Lepas tu habis lah. Tapi kita adalah dalam kita punya group support. Maksudnya nanti admin akan buatkan group Telegram dan saya akan dalam tu. So apa-apa nak tanya boleh dalam tu. So don't worry. Faham Tapi kalau kita tengah ada depan-depan ni, tanya je.
Faham Ni jangan kata ada soalan tak? Tak ada. Buat perangai lagi. Baru je belajar. Bila orang tanya ada soalan tak? Tak ada sir. Faham So momen pertama. Momen yang kedua, nampak tak kat bawah tu ada seorang lelaki. Bantuan nak datang. So nampak tak lelaki dan perempuan ni, masa perempuan tu datang ataupun lelaki tu nak datang, nak tolong, muka diorang macam mana? Seronok tak? Seronok kan? Dia dah nampak macam-macam kan nak tolong kan? Tiba-tiba eskalator orang yang tolong tu pun sangkut. Apa terjadi lelaki dan perempuan yang kat atas tu? Daripada dia kata alhamdulillah nak settle dah ni. Kan tiba-tiba tak dapat, muka tak settle ataupun bantuan tak sampai. Frust. Selesa. Kan kecewa, betul tak? Lose hope. Kenapa? Kenapa dia terjadi macam tu? Sebab tuan-tuan you kena faham satu benda. Okay? Bantuan yang dia nak terima tu adalah datang dari seorang manusia. Dan jika selagi kita mengharap pada seorang manusia, percayalah cakap saya, kita akan kecewa. Setuju tak? Saya bagi contoh lah supaya korang lebih senang faham. Kan, kita harapkan dengan customer kita, nak beli dah ni. Saya nak tanya, geng kita punya tudung bawal. Tudung bawal ke kaftan? Adakah itu dalam brand yang sama ke lain? Bawal dengan kaftan ni satu geng Sama Dari brand yang sama Oh kaftan saja. Ada yang kaftan saja, ada kaftan dan tudung. Ya sama. Okey. Bagi saya, tudung yang paling mahal. Package tudung yang paling mahal. Package tudung yang paling mahal. 89, 129, 89. Okey, itu satu lain selai. Okey, sekarang kaftan je. Okey lah, kaftan yang paling mahal. Let's go. Bagi package yang paling mahal, bukannya ikut selai. Package yang paling mahal. Awak nak customer awak beli berapa? Awak nak customer awak beli berapa? 10. Oh, Rabiul kata 10 se. 10 berapa? 89 kali 10, 890 ke? 200. 79 ringgit. 180, 650. Wow. Okey. Bayangkan tuan-tuan, dan saya doakan semua orang yang join kelas saya hari ni, lepas ni you akan dapat customer. Kak, boleh tak saya nak package 650? Serius adik? Iyalah kak, akak ingat saya tak ada duit ke? Kan? Amin ya rabbal alamin. So bayangkan akak tu dia nak 690 dan dia cakap akak pilih ke mana? Saya bayar. Kita pun bagi nombor account. Excited tak macam dia orang? Excited lah. 690 kot. Kita dulu nak keluar 79 pun terhegeh-hegeh lagi. Sekarang dapat 690. Dia tak tanya apa-apa, warna kita pilih. Waktu kita dah bagi nombor account. Okey, nanti saya lepas tu saya tak tanyalah macam mana you minta payment. Betul tak? You minta payment kadang-kadang pun mengarut juga. Betul tak? Nanti kita akan belajar esok. Don't worry. Hari ni saya cerita you punya aib-aib je. Dah bagi nombor account. Waktu dia kata, okey nanti saya bayar. Dan tahu tak apa yang terjadi? You boleh bayangkan kan? Boleh bayangkan kan? Dan saya rasa you memang dah bayangkan dah. Aduh, memang tak dapat lah 690. Betul tak? Kenapa you tak dapat 690 tu? Kenapa? Sebab you believe kat sini. Sebab jarang you dapat 690 ni, tiba-tiba ada orang datang nak beli, you punya kepercayaan tu, joy buyer tu lebih tinggi berbanding aku dapat. Dia akan selalu kata, betul ke ni? Tak apalah, kita jangan tahu harap sangat lah. Kalau dia bayar, alhamdulillah. Kalau tak dapat, macam mana tak ada rezeki. Itu yang you percaya. So bila itu yang you percaya kat saya lah. Joy buyer lah yang dapat. Kan? Kenapa tak nak you kata betul-betul you dapat 690 tu? Kenapa tak boleh nak bayangkan, okay, parcel dia dah siap, resip bank dia dah bagi siap 690. You tak pernah bayangkan pun. Sebab apa? Sebab you terlalu, yelah kadang-kadang kita faham kan dengan sejarah kita dulu buat closing, kan, kena reject, tunggu gaji, orang kata mahal. Betul tak? Sebab tu ini kena settlekan dulu. Selagi you rasa semua customer yang awak jumpa, semua tak ada duit, awak akan tarik customer yang tak ada duit. Dan saya ambil contoh kaftan 690 dan you boleh apply untuk kacang dan susu juga, tak ada masalah. Faham? Contohlah geng kacang. Kacang tadi saya jerung bukan, jerung tu bawal. Kalau kacang ni apa? Geng kacang kita ni kita panggil apa? Kacang warrior. Okay, kacang warrior.
Let's go. Bagi saya package yang paling mahal awak nak customer beli. 381. Oh, sejak Kaftan tadi 690, sekarang 381 lah. Kalau kacang ni pertama-tama ni, saya rasa kau jual 3 set je. Betul tak? Sebab dalam, tak silap saya, dalam kita punya perasa ada 4 kan? Betul? Betul ke you nak jual 381 ke 4 botol je? Ngaku je lah. Ngaku je. Nak jual 4 botol ke nak jual 381? 381 tu sebab awak trigger. Sebab tadi saya share dengan Kaftan 690. Tapi kalau awak jumpa customer biasa, awak nak jadi ajak tim tak? Tak. Kononnya awak nak kata apa? Kak, apa kata akak cuba dulu 4 perasa ni, dan kalau akak kata sedap, kita up kepada warrior. Betul tak? Dan itulah flow awak. Saya ni bukannya baru ni je ajar closing. Tak. So saya tahu. Daripada 4 botol tu pun kadang-kadang ada yang beli 1 je. Faham So insyaAllah. So saya dapat satu soalan. Good. So macam mana nak closing prospect yang bagi ayat bila diorang nak, baru diorang contact kita, berapa lama kita boleh tunggu untuk approach balik prospect kita tu? Isma, soalan saya simple. Apa yang dia rugi kalau dia tak bayar sekarang? Dan apa customer tu rugi kalau dia tak beli dengan kita sekarang? Itu saja soalan saya. Selagi dia kalau tak rasa rugi, dia tak akan buat apa-apa tindakan. Faham tak? So apa yang kita boleh tunjukkan kat dia yang dia boleh buat secara rugi? Dan esok kita akan belajar. Faham berapa kali nak awak follow up, macam mana ayat dia besok. Don't worry. Boleh Contoh harga promo. Ramai ke guna perkataan harga promo ni? Ramai. Saya nak tanya, kalau kita guna perkataan promo, customer tanya apa? Kalau kita guna perkataan promo, customer tanya apa? Sampai bila? Betul tak? Betul? Dan kita akan jawab sampai bila? Sampai akhir bulan. Betul? Bila sampai akhir bulan ataupun sampai minggu ni, sampai bila tu adalah masa. Masa boleh fikir. Dan apabila customer boleh fikir, customer dapat bagi apa? Bagi blotik. So salah siapa? Salah siapa? Yelah, salah kita lah. Tak ada salah, bukan salah HQ, bukan salah promo. Salah kita. So kita akan guna perkataan promo dan offer. Tapi tu di marketing. Dalam closing, kita tak guna perkataan-perkataan tu. Besok kita akan belajar. Sabar tuan-tuan, sabar. Yang best-best esok. Tuan-tuan, bayangkan esok tu saya nak kena ngajar tuan-tuan daripada pukul 9 sampai pukul 4 tau. Janganlah habiskan semua hari ni, besok saya nak ajar apa? Boleh InsyaAllah. So, tuan-tuan faham? Apa nak kena buat mula daripada malam ini adalah kita kena start mula belajar dan mula buat. Please, itu je. Sahutlah apa yang Bonda Wani cakap, sampaikan balik pada anak-anak tim, belajar, catat, dan ulang balik apa yang disampaikan itu insyaAllah. Hope anda believe. Hope anda believe. Maksudnya apa tu? Esok refresh. Okay. Tak boleh. Saya, teman-teman, kalau saya ni ajar, saya tak bagi ayat, tapi saya nak you faham. Kenapa kita guna ayat ni? Kenapa kita guna teknik ni? So esoklah kita belajar pelan-pelan. Don't worry. So apabila kita nak belajar dan boleh ingat sampai bila-bila, alright, so kita ada formula. So nak tak belajar formula yang pertama ni? Boleh ke? So formula yang pertama ini adalah FAST. Apakah maksud FAST? F-A-S-T. FAST. Terima kasih Syazri. Oh, nampak nama-nama yang baru-baru nampak ni. Okay, so siapa yang guna handphone, kalau tak nampak, sengitkan handphone anda. Okay, horizontalkan. Sebab kita akan menulis. So dah ready dengan pen masing-masing? Saya dah cakap dari awal. Okay, F yang pertama. Kalau nak belajar dan ingat sampai bila, F yang pertama nak kena buat apa? Cuba teka. F yang pertama. Nak kena buat apa? Nak belajar dan boleh ingat sampai bila? Fokus. Follow. Lagi? Lagi? Forget. Lagi? Faham. Faham. Fokus. Itu je ke? Fokus, faham, fikir, fast. Forgive. Oh, gila kita nak belajar kan, kita kena maafkan orang, buat hati ni tenang Fast respond, free. Oh, maksudnya kena freekan masa kita, faham, forward. Alright, good. So F yang saya perlukan untuk malam ini adalah forget.
Ni sama macam kita punya bonda Wani sebut tadi. Saya sukalah cara bonda bercakap tadi. Memang menarik. Kan? Dia punya semangat tu lain macam. Kalau saya lah ada semangat macam tu macam dahsyat lah. Tapi cara saya cakap ni dia lain sikit. So F yang kita nak. Forget. So kita nak jadi cawan kosong ke cawan penuh? Bonda cakap apa tadi? Dia suruh kita jadi cawan mana? Cawan kosong. Sekarang you guys ni dalam cawan penuh ke cawan kosong? Sekarang awak ni kat cawan kosong ke cawan penuh? Kalau awak kata awak cawan kosong, confirm ke kosong? Confirm ke kosong? Baru nak kosong. Tak apa, mengaku tu saya suka. Kau tuang balik cawan tu kan, tak apa, it's okay. So macam ni kita nak tahu kita ni cawan penuh ke cawan kosong based on perkataan yang kita guna. Contoh kalau geng-geng cawan penuh ni, dia akan kata perkataan apa tau? Tahu dah. Hari tu bonda dah cerita, tahu dah. Mami dah cakap, tahu dah. And Afiqah dah cerita dah hari tu, tahu dah. So kalau awak dah tahu, awak kena buat. Bila awak buat, dapat hasil. Simple. Sekarang hasil awak mana? Zas. Itu je. Kita kena buat. Kalau dah tahulah. Tapi kalau you tak tahu, kita kosongkan. Dan menggunakan biasanya kalau orang-orang cawan suku ni, dia akan guna perkataan, menarik lah. Nak cuba? Ni beza dia. Faham nak try. Betul lah Aiznun. Kita nak try. Nak cuba. So kadang-kadang kita rasa macam kita dah tahu semua. Rupanya banyak lagi kita tak tahu. Betul tak? Kenapa rupanya banyak kita tak tahu? Sebab pernah dengar tak orang cakap, makin banyak kita belajar, kan, makin banyak kita belajar, makin banyak kita tak tahu. Contohlah, hari ni kita belajar pasal sale. Tuan-tuan dah terror buat sale, duit dah masuk banyak. Kan, duit dah masuk banyak. Tapi tak rasa duit tu. So belajar apa? Belajar accounting pula, belajar cash flow pula. So dah belajar cash flow, kan, masih terabur. Okey, belajar pula accounting dah cantik, bank bagi promotion, bank bagi credit card, belajar pasal urus kewangan, dah terror kewangan, dah ada duit lebihan, grow your business, nak grow business pula kena tambah staff, nak tambah staff kena ada HR, satu-satu kita belajar. Betul tak? So itu je. So macam mana nak pastikan kita ni boleh belajar dan tak berhenti belajar tuan-tuan? Kita kena ada kesedaran yang tinggi. Tuan-tuan ni sedar diri ke tidak? Itu bahasa dia lah. Kalau sedar diri, dia belajar. Kalau tak sedar, ya sudah. Dah besar kan? Anak pun dah ramai. Tak ada siapa nak pujuk lah, siapa nak cubit dah. Pandai-pandai lah hidup tu. Tapi insyaAllah lah dalam grup kita ni, kita tidak akan tinggal. Tapi ingat, kita tak tunggu. Okay? Kita tak pernah tinggal anak tim kita, tapi kita tak tunggu. Maksudnya apa? Kita ada impian kita. Kita ada target kita nak berapa. Betul tak? So kalau anak tim tu lambat, kita dah bagi kelas semua tak nak juga, ya sudah. Kan? Tapi kita tak pernah tinggal dia. Faham Okay, good. So aware. Macam mana nak sentiasa sedar? Apa yang kita nak selalu sedar? Yang pertama adalah target kita. Sebab itulah bonda, mami, lady boss, 3 orang tu kan. Bonda, mami, lady boss. Ngam lah. Selalu ingatkan target macam mana. Ada target tak? Bulan ni nak capai apa? Sebab penting. Supaya kita sentiasa sedar. So bila kita ada target tuan-tuan dan puan, barulah track balik kita punya KPI. So KPI ni apa? Ada orang sebut income producing activity, IPA. Saya sebut MMA, money making activity. Sekarang tuan-tuan punya aktiviti seharian tu menambah duit ke tidak? Itu soalan dia. Kalau kita buat konten, konten tu views naik tak? Ada engagement tak? Tambah follower tak? Kalau kita buat FB ads, dapat list tak? Dari list tu boleh closing tak? Kalau kita buat recruitment, group sale kita ni naik ke tidak? Kalau kita buat recruitment, kerja makin banyak tapi sale biasa je, awak buat apa sebenarnya? Faham tak maksud saya? Benda tu semua kena take note. Tuan-tuan, kita semua ada 24 jam. Betul tak? Tuan-tuan ada yang bekerja kat sini? Ada kerja kaki? Ada kerja hakiki? Maksudnya 9 sampai 5
Mungkin ada frontliner, ada kan? Betul tak? So dengan kerja lagi, dengan family lagi, dengan business lagi, rasa-rasa macam mana nak urus masa tu? Betul tak? Dengan anak-anaknya lagi, dengan bapaknya lagi, dengan mak mertuanya lagi, dengan masaknya lagi. Ya Allah. Faham tak maksud saya? Faham sebab tu kadang-kadang kita kena sedar. So sejak masa tu sangat bernilai dan insya-Allah lah adalah step by step dia nak kena buat apa. Okay. So saya sebenarnya Tuan Rovan, memang kebanyakannya kalau student saya ataupun klien saya yang buat sale kebanyakannya perempuan. Lelaki ni saya jarang jumpa, tapi saya jumpa ada ramai juga lelaki yang ada ni, saya ucapkan terima kasih juga. Ada juga wakil. Terima kasih tuan-tuan yang ada. Memang lelaki ni dia insya-Allah lah dia behind the scene. Dia belakang takbir. Dia lah yang pergi COD, dia lah ambil stok, dia dah tolong packing. Betul tak? Mungkin kalau yang para-para isteri ni pula, yang ke depan ini pula, kalau sekarang ni tak ada support, jangan rasa macam tu. Kita fikir macam ni je. Husband tu tak halang kita berniaga, itu juga satu support. Dia tak halang awak main TikTok, itu juga satu support. Bukan apa. Dia tengok TikTok semua gilik. Dia risau nanti. Kan sebab dia tahulah. Laki tahulah TikTok tu isinya apa. Kenapa dia jumpa gilik? Memang dia tengok gilik. Tak boleh buat apa. Kan? Uninstall, install balik, gilik balik. Tengok kan? Keluar balik gilik. Pelan-pelan dia berubah. Alhamdulillah. Lepas tu kita tengok TikTok. Tengok TikTok husband kan? Kalau banyak ceramah, sayang dia. Kalau kita tengok TikTok husband, ada banyak kata-kata motivasi pasal bisnes, sayang dia. Sebab itulah konten-konten yang dia tengah tengok, tengah consume. Faham? So kalau dia tengok konten TikTok tu, cerita sedih je. Tanya dia, bang, abang kenapa? Nak tanya. Jangan tengok TikTok awak ni asyik nangis je. Dia mungkin ada something yang dia sedang tengok. Dia sedang melahirkan perasaan dia. So nampak tak? Dengan TikTok, awak boleh tahu apa yang orang tu sedang lalui. Faham dia lelaki. Tengok TikTok pasal sisi sarah je semua. Jaga. Dia tengah macam, so take note balik. Beri perhatian pada dia. InsyaAllah. Faham Suami tak ada TikTok. Confirm ke? Dia memang tak ada akaun TikTok pun. Main TikTok tak perlu ada akaun. Tak perlu ada. Okay? Kan? Dia on je TikTok, settle dah. Itu je. Saya bagi tips lah ya. Alright. So first step adalah aware. Kena sedar. So bila kita dah sedar, kita nak kena belajar. Kan? So kita kena belajar lah, betul tak? So nak belajar ni kena sanggup. Ya, suami saya tak ada TikTok. Alhamdulillah. Tapi kenakanlah dia dengan TikTok. TikTok ni ada banyak tips. Betul, saya cakap. Suami pinjam akaun TikTok. Faham? Tapi try lah. TikTok ni sebenarnya kalau pandai search, bagus. Sangat bagus. Kan IG sekarang ada Reels. Faham? So kena sanggup So bila kita dah sedar, kita kena sanggup. Sanggup macam sekarang lah tuan-tuan buat. Spend masa 2 jam dengan saya. Besok pula daripada pukul 9 So insyaAllah besok kita akan start pukul 9. Kita akan sampai pukul 11. Lepas tu kita akan rehat kejap. Saya bagi masa tuan-tuan mungkin boleh masak ke ataupun nak sediakan lunch. Dan kita akan start balik mungkin lebih kurang 11.45. Lepas tu kita akan sampai pukul 1. Lepas tu kita akan rehat. Pukul 2 kita akan start sampai pukul 4. Betul habis lah. InsyaAllah. Dan tuan-tuan dah graduate. Okay. So kena sanggup. Besok 9 sampai pukul 4 tu bukan senang tau. Dengan aku sekali kena sanggup mengajar korang besok sampai pukul 9 sampai pukul 4. Ini pun permohonan juga ni InsyaAllah. Don't worry. Kita akan belajar sama-sama. So bila kita dah sanggup, bila dalam nak belajar tu tuan-tuan puan, kena, ni paling penting always be humble. Tak kisahlah kita ni doktor ke, datin ke, datuk ke, kan anak datuk ke, top